زدني علما وارزقني فهما اللهم sejuk, sedap. Apa dia? Saya lemah hari ni. Sakit perut. Sekejap tak start lagi live ni, okey. Bagi saya share dulu. Nanti kita start ya. Sabar menanti, okey? Sabar menanti. Nak belajar ke tak nak ni? Dah pukul berapa ni? Saya dah nak balik ni. Saya ada kerja lain. Tapi tak boleh balik dah duduk kan. Nak tak nak kena mengajar juga. Kalau saya balik apa rasanya? Hampa, Masya Allah. Dah. Okey, 11:06. Nak habis kuliah pukul berapa pagi ni? Pukul 12, betul? Aku nak balik cepat. Sebenarnya saya rancang nak habis awal hari ni kan. Sebab apa, saya ada kerja lain lah. Tapi tak sampai pukul 12 jangan risau. Kita cuba. Okey, muka surat apa kita pagi ni? 562, okay, cantik. 562 kita sambungkan point B kan dekat situ. Hari itu bincang tentang apa? Apa dia? Tanda kebahagiaan dan kesengsaraan. Okey, baik. Jadi hari ini adalah sambungan daripada perbincangan kita minggu lepas. Minggu lepas point A, sekarang masuk point B. Point B di sini bertajuk kemuliaan dan kenikmatan. Kemuliaan dan kenikmatan ni dia bukan satu perkara yang berlawanan ya. Kemuliaan dan kenikmatan adalah perkara yang sama. Cuma nanti adalah hal-hal yang nak menunjukkan kepada kita apa yang menjadikan ianya mengandungi isu-isu ataupun perkara-perkara yang berlawanan tentang kemuliaan dan kenikmatan ini. Baik, demikian pula halnya dengan kemuliaan. Kemuliaan merupakan cubaan dan ujian dari Allah. Baik kemuliaan kerana memiliki kekuasaan, kepemimpinan maupun harta. Di sini disebutkan kepada kita bahawa antara ujian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dalam kehidupan kita ini ialah kemuliaan. Minggu lepas ada 5 perkara yang kita bincangkan. Apakah ia? Boleh sebutkan satu persatu? Ilmu, amal, umur, harta, kedudukan. Okey, kita ada ilmu, amal, harta dan umur. Kita ada ilmu, amal, umur, harta dan kedudukan. 5 perkara telah kita bincangkan dan kelima-lima perkara ini adalah kenikmatan.
Okay? Kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam kehidupan kita. Sesiapa yang menggunakannya pada perkara yang salah, dia akan membawa kepada kesengsaraan. Sesiapa yang menggunakannya pada perkara yang betul, maka akan bawa kepada kebahagiaan. Jadi di sini sambungannya nak ceritakan bahawa kemuliaan adalah ujian. Kerana 5 perkara itu ialah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunjukkan kita ni nak pergi yang mana satu, kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Bila kita ada ilmu, adakah ilmu itu akan bawa kita kepada kebahagiaan atau kesengsaraan? Sama juga kalau kita ada amalan, kita ada harta, kita ada umur dan kita ada kedudukan. Adakah semua itu membawa kita kepada kebahagiaan dunia akhirat ataupun kesengsaraan dunia dan akhirat? Kesemua ini ialah ujian dalam kehidupan kita. Sebab itu last kali kita bincangkan pada minggu lepas ialah tentang kedudukan. Jadi orang yang ada kedudukan ialah mereka yang memiliki kemuliaan. Okey? Jadi kemuliaan di sini, bagaimana seseorang mendapatkan kemuliaan? Maka kita boleh katakan di sini, orang yang ada kemuliaan, dia ada kekuasaan. Tadi pun dah sebutkan kan, ada kekuasaan. Kemudian dia ada kepimpinan, ada harta. Dan kita boleh sebutkan yang lain, orang yang dia ada kemuliaan kerana dia ada nama, betul tak? Ada nama, sebab tu kita rasa dia adalah orang yang mulia. Dia ada populariti, dia ada pangkat, ada status, semua ini kita senaraikan sebagai kemuliaan. Ada populariti, ada nama, kan, ada status, ada harta, ada segala-galanya. Semua ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya nak datangkan contoh tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam ialah seorang nabi yang paling kaya antara semua nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan di atas muka bumi ini. Kenapa Nabi Sulaiman kaya? Kerajaan. Okey, lagi? Ada power. Okey, Power Rangers bukan Ada kuasa. Ada apa? Boleh berbual dengan haiwan. Lagi? Boleh apa? Oh, Fitri. La haula. Tak kenal Fitri pakai mask. Apa Fitri? Tenteranya di kalangan manusia dan jin. Manusia dan jin saja? Haiwan, serangga, burung-burung, kan? Ini semua kita panggil sebagai tentera Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman ialah nabi yang paling kaya. Dalam banyak-banyak nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utuskan, dia ialah yang paling kaya kerana dia ada kerajaan tadi kan disebutkan. Pertama sekali mestilah kerana dia seorang nabi. Okey, dia seorang nabi, dia seorang raja, dia seorang panglima tentera. Nampak tak? Ini semua kita panggil sebagai kedudukan. Kedudukan yang menjadikan Nabi Sulaiman alaihi salam insan yang mulia. Yang menjadikan Nabi Sulaiman alaihi salam insan yang dipandang dan menjadikannya seorang insan yang memiliki banyak sangat nikmat. Tetapi kita jangan lupa dalam surah An-Naml pada ayat yang ke-15, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang nikmat, antara nikmat yang terbesar yang diberikan kepada Nabi Sulaiman bukan semua itu. Tetapi apa dia? Allah kata walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sesungguhnya kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Daud siapa? Bapak dia. Bapak dia. Daud bapak dia. Okey. Nabi Daud ialah ayah kepada Nabi Sulaiman. Kasar betul bahasa. Ayahanda ya. Oh, bahasa diraja kalau panggil ayahanda ya. Ayahanda ya. Okeylah, bapak dia boleh layan. Lagi senang nak faham macam tu. Okey, jadi Nabi Daud ialah ayah kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan Allah berikan ilmu kepada kedua-duanya, Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman.
ini kita kata ilmu ini ialah nikmat yang paling besar daripada nikmat kerajaan, nikmat dapat jadi panglima tentera, nikmat dapat jadi insan yang memahami bahasa haiwan dan sebagainya. Kita dapati bahawa ilmu ini ialah nikmat yang paling besar. Sebab itu minggu lepas kita bincangkan yang pertama sekali nikmatnya apa? Ilmu. Ilmu dulu kan, baru datang amal, baru umur, baru harta, baru kedudukan. Kenapa letak ilmu di tempat yang paling atas? Sebab ilmu tu sangat penting. Paling penting daripada nikmat-nikmat yang lain. Yang menjadikan seseorang itu mulia di sisi Allah dan juga di sisi manusia. Nabi Sulaiman, kita lihat pada ayat ke-15 dalam surah An-Naml. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Tak ada dalam kitab nanti boleh buka apps Al-Quran ataupun catat terlebih dahulu, nanti balik rumah boleh dilihat semula dalam Al-Quran. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Ini ialah pujian yang diucapkan oleh Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman tentang nikmat ilmu, iaitu anugerah dan kurniaan ilmu yang diberikan kepada mereka berdua. Jadi senang kata beginilah dengan ilmu itulah Nabi Sulaiman dapat memerintah kerajaannya. Nabi Sulaiman dapat mengawal rakyatnya. Dengan ilmu, Nabi Sulaiman dapat mengaturkan susunan panglima tenteranya. Nabi Sulaiman dapat juga mengaturkan strategi peperangan ke mana saja yang dia ingin pergi. Jadi semuanya tidak dilakukan melainkan dengan ilmu, di samping keimanannya lah yang paling utama. Iman, ilmu, amal. Biasanya begitu kan kita ada iman, kita ada ilmu, kemudian kita ada amalan kita. Baik, jadi Nabi Sulaiman alaihi salam, kita lihat di sini kemuliaan yang ada pada baginda bukan semata-mata tentang kekayaan. Tetapi kemuliaan yang ada pada baginda ialah kerana keilmuan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Jadi di sini kita lihat Nabi Sulaiman, selain daripada semua itu, Nabi Sulaiman dapat kawal apa lagi? Angin. Angin tu boleh buat apa untuk Nabi Sulaiman? Pergi mana-mana boleh. Dia jadi kenderaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam kitab tafsir Imam Ibn Kathir, saya sedang baca ayat Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat 81. Nabi Sulaiman, saya baca dulu ayatnya. Wali Sulaiman ar-riha 'asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in 'alimin. Surah Al-Anbiya ayat 81. Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya. Angin yang sangat kencang tiupannya kita susah tahu. Macam mana kan nak kawal. Tetapi Nabi Sulaiman ditundukkan angin itu untuknya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Kencang tiupannya yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dalam kitab tafsir, Imam Ibn Kathir rahimahullah menceritakan kepada kita, Nabi Sulaiman ni bila dia nak pergi ke satu tempat, dia akan siapkan kenderaan. Kenderaan tu maksudnya kudanya dan sebagainya, barang kelengkapan dan sebagainya. Nanti angin tu akan datang, dia akan letakkan semua di atas angin tu. Dan angin tu akan bawa dia jalan, pergi ke tempat yang ingin dia tuju. Ini bagaimana caranya Nabi Sulaiman dia mendapat nikmat tersebut dan dia dapat kawal angin yang ditundukkan kepada dia. Satu lagi perkara yang sangat istimewa Allah berikan kepada Nabi Sulaiman pada ayat yang berikutnya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata begini, wa minasyayatin may yaghusuna lahu wa ya'maluna 'amalan duna dhalik. Dan kami telah tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan syaitan-syaitan.
Bukan jin sahaja yang mampu ditundukkan oleh Nabi Sulaiman. Tetapi Allah berikan nikmat syaitan dapat dikawal, dapat dikendalikan oleh Nabi Sulaiman. Apa yang dibuat oleh syaitan-syaitan ini untuk Nabi Sulaiman? Mereka itu menyelam ke dalam laut untuk ambil mutiara dan harta benda yang ada dalam laut untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebab tu Nabi Sulaiman sangat kaya. Kalau kita ada best jangan main-main tiba-tiba pula pergi seru jin laut. Tak boleh. Wahai jin laut, aku nak kaya. Na'udzubillah tak boleh Jangan walaupun diberi tawaran jangan ambil. Ini untuk Nabi Sulaiman saja. Kita pun action acah-acah Nabi Sulaiman. Tak ada maknanya. Itu dah syirik dah Segolongan syaitan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain daripada itu. Apa maksud pekerjaan lain selain daripada itu? Mereka ini antaranya membantu untuk membina bangunan untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi kita lihat tadi kan, sebab itu Nabi Sulaiman ini ialah Nabi yang paling kaya. Banyak perkara yang tak diberikan kepada para Nabi yang lain, diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kita nampak Nabi Sulaiman alaihi salam dengan kenikmatan itu, jalan mana yang dia pilih? Adakah dia memilih jalan kesengsaraan ataupun jalan kebahagiaan? Dengan jelas tadi dalam surah An-Naml kita dapati tatkala dia mengucapkan pujian kepada Allah atas nikmat ilmu yang Allah berikan kepada dia, yang akhirnya dengan nikmat ilmu itu Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat-nikmat yang lain. Nabi Sulaiman alaihi salam mengucapkan hamdalah. Dia mengucapkan syukurnya kepada Allah. Sebab tu tadi dia dan ayahnya ucapkan alhamdulillahilladzi faddalana. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami ala kathirin min ibadihil mu'minin. Melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Maksudnya Allah lebihkan hamba-hamba yang beriman. Tetapi untuk Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman alaihi wassalam, Allah Subhanahu wa taala lebihkan untuk mereka berdua. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada dia. Okey. So kita lihat macam ini ya. Umur dulu ke harta? Umur. Baik, kemuliaan dan kenikmatan semua ni yang ada ni kan yang dah kita bincangkan pada minggu lepas. Minggu lepas juga kita bincangkan tentang perkara yang berlawanan iaitu kebahagiaan dan kesengsaraan. Saya datangkan tadi surah An-Naml pada ayat yang ke-15. Tentang satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam iaitu nikmat
ilmu. Kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam mengucapkan hamdalah pada nikmat tersebut. Okey, daripada nikmat ilmu ini Allah berikan kepada Nabi Sulaiman dengan pelbagai macam lagi nikmat yang lain. Kita dah bincangkan tadi, okey, kenabian, nikmat ketenteraan, nikmat kekayaan, status kedudukan, kerajaan dan sebagainya. Ditulis sendiri ni kat sini. Sekejap kesian pula. Nanti kan teracah-acah apa nak tulis apa je. Okey. Jadi ini perkara-perkara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Kenapa kita kata di sini ilmu ialah nikmat yang paling atas sekali ya sebelum nikmat-nikmat yang lain, kerana ilmu itu ialah jalan untuk seseorang menuju ke syurga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan kepada kita tentang kenikmatan yang diberikan kepada orang yang berilmu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang mana maksudnya siapa yang melalui jalan untuk dia mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalan untuk menuju syurga. Selain daripada itu, orang yang berilmu Allah berikan kepada dia kemudahan jalan untuk menuju syurga. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada orang yang berilmu dengan satu lagi kenikmatan, iaitu malaikat yang membentangkan sayapnya tanda redha ke atas mereka. Jadi Nabi sebutkan wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat dia akan meletakkan sayapnya sebagai tanda redha kepada orang yang menuntut ilmu. Maknanya senanglah kita ambil satu poin di situ, ialah para malaikat redha dengan orang yang belajar, dengan orang yang ada ilmu. Yang kedua sangat penting di sini, yang ketiga sangat penting di sini, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitanu fil ma'. Sesungguhnya orang yang berilmu, penghuni langit, penghuni bumi akan meminta keampunan untuknya sehinggalah ikan hiu yang berada di dalam air. Senang kata juga di sini, orang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan apa kepada dia? Segala penghuni langit, segala penghuni bumi, segala penghuni yang ada di dalam lautan akan memohon ampun untuk orang yang belajar, orang yang berilmu. Sebab itu ilmu kita letakkan di tempat yang paling tinggi. Bukan kita kata kalau beramal tak masuk syurga juga, tapi kena ingat untuk beramal mesti ada ilmu. Okey? Bukan kita kata orang yang ada umur ni dia tak boleh masuk syurga. Bahkan orang yang ada umur ni potensinya untuk masuk syurga tu sangat tinggi. Sebab apa? Dia boleh beramal dengan ilmu dengan umur dia. Tetapi nak beramal sekali lagi, nak memanfaatkan umur itu kita perlu ada ilmu juga. Sama dengan harta.
Taklah kita kata, oh orang kaya semua masuk neraka. Tak boleh cakap macam gitu. Orang kaya, kalau dia menggunakan harta dia untuk kekayaan, kita dah bincang pada minggu lepas, harta dia itu untuk bersedekah, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan dia dalam syurga. Allah hapuskan segala dosa-dosanya. Tetapi nak menggunakan harta pada jalan kebaikan juga memerlukan kepada ilmu. Sama dengan status kita, kedudukan yang kita miliki. Kalau kedudukan yang kita miliki, kita gunakan tanpa ilmu, kita akan gunakan ia dengan perkara yang tidak baik. Ilmu itu dia menjadi benteng untuk semua perkara yang kita ada, supaya setiap sesuatu yang kita ada tersebut menjadi hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita. Sebab tu tadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, tidak sia-sia orang yang memperuntukkan masanya, tenaganya, pemikirannya, orang kata siang malamnya untuk ilmu. Kerana orang yang begini Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju syurga. Kita makin banyak ilmu, kita makin tahu bagaimana jalan yang pintas untuk menuju syurga. Kalau kita tak ada ilmu, kita akan bersusah payah untuk buat pelbagai macam amalan sehingga kita lupa tentang jalan yang ekspres itu. Betul tak? Kita akan berusaha buat macam-macam amalan. Sedangkan Nabi dah ajarkan kepada kita ada banyak amalan-amalan yang singkat, tetapi amalan itulah amalan yang bawa kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu jalan menuju kepada syurga ini sangat memerlukan kepada ilmu. Dan orang yang berjuang dalam perjalanan dia tu untuk menuju kepada ilmu, Allah akan mudahkan untuk dia juga berjuang masuk dalam syurganya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada para malaikat untuk menundukkan ataupun membentangkan sayapnya kepada orang yang berilmu, tanda redha mereka terhadap mereka yang nak menuntut ilmu ataupun mereka yang belajar ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga tadi kita sebutkan tentang permintaan ampun. Penghuni yang ada di langit, iaitu segalalah burung-burung apa-apa awan, makhluk-makhluk lah yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan yang ada di langit, begitu segala makhluk yang ada di muka bumi Allah, segala makhluk yang ada dalam lautan, semuanya akan beristighfar untuk orang yang menuntut ilmu. Penting tak belajar? Sangat penting. Jadi jangan kita sia-siakan masa, jangan kita jadi insan yang mengenepikan peluang untuk menuntut ilmu. Jika ada, kita boleh datang, kita boleh duduk, kita boleh dengar dan catat, kita duduk, dengar dan catat. Sebab majlis ilmu ini ialah riyadul jannah, taman-taman syurga di dunia ini. Itulah perumpamaan yang Nabi SAW berikan kepada kita. Bila kita duduk, kita lalu pada taman syurga ini, Nabi suruh kita duduk. Duduk untuk raih manfaat dalam taman syurga tersebut, supaya kita dapat sama-sama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, seterusnya kita lihat dalam kitab kita di situ. Dalam kitab kita di sini ada surah An-Naml. Tadi saya datangkan surah An-Naml ayat 15. Okey. Dalam kitab kita memberikan kepada kita dengan satu ayat yang merupakan ucapan daripada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dia mengucapkan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini termasuk kurniaan Rabbku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatnya. Bila Nabi Sulaiman ucapkan hal ini? Tentang kisah singgasana Ratu Sabak yang dipindahkan di hadapan Nabi Sulaiman. Ratu Sabak dia nak datang jumpa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata kepada para pembesarnya, bawa singgasana. Siapa yang boleh bawa singgasana Ratu Sabak tu letak kat depan aku ni sebelum dia sampai. Jadi ada beberapa di kalangan mereka ini, antaranya di sini kita lihat surah An-Naml ayat 38.
Kita mulakan perbincangan ini ya daripada surah An-Naml ayat yang ke-38. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang permintaan Nabi Sulaiman ini, qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Berkatalah Nabi Sulaiman, wahai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepada aku sebelum mereka datang kepada aku sebagai orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Sulaiman minta kepada para pembesarnya, siapa yang boleh bawa singgasana Ratu Sabah ini ke tempat Nabi Sulaiman sebelum Ratu Sabah dan tenteranya sampai untuk menyerahkan dirinya. Jadi first kali yang Ifrit, qala ifritum minal jin, berkatalah Ifrit yang cerdik dari golongan jin, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik, aku akan datangkan kepadamu dengan membawa singgasana itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sekejap ke? Lambat. Sebelum berdiri, Ifrit kata singgasana itu akan ada dekat depan engkau. Jadi wa inni alaihi laqawiyyun amin. Ifrit ini kata kepada Nabi Sulaiman, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercayai. Tetapi ada seorang lagi ni. Dia kata qala allazi indahu ilmun minal kitabi. Berkatalah seseorang yang mempunyai ilmu dari al-kitab. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkelip. Yang tadi cepat ke yang ni cepat lagi? Ini cepat lagi. Okey. Sebelum kelip tiba-tiba dah sampai. Masya Allah. Bagus juga, sebelum kelip dah sampai Gufran. Alhamdulillah. Kalau gitu ya, saya ada ilmu gitu, Masya Allah. Pukul berapa ceramah? Pukul 10 pagi. Okey, 9.55 saya keluar daripada rumah ya. Tak mungkin lah, tak mungkin jadi macam tu kan. Itu kalau berlaku semua, sihir. Semua orang cakap gitu. So Sakinah ada sihir, na'udzubillah min zalik lah. Tapi kita lihat di sini ya, pada konteks zaman Nabi Sulaiman alaihi salam berlaku sedemikian. Jadi yang pentingnya saya nak highlightkan, pada ayat yang ke-40 itu, siapa yang boleh datangkan dengan sekelip mata tu? Orang yang berilmu, nampak tak? Ilmu itu meningkatkan status kita, kedudukan kita. Bukan Ifrit. Tetapi di sini dikata orang yang ada ilmu. Sekali lagi ilmu itu diangkat di tempat yang pertama. Lalu, bila dah berlaku memang betul-betul. Sebelum Nabi Sulaiman kelipkan mata tu kan, datang dah singgasana tu kat depan tu. Jadi bila falamma ra'aha mustaqirran indah, maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, apa kata Nabi Sulaiman? Qala hadza min fadli rabbi. Ini ayat yang terdapat dalam kitab kita. Nabi Sulaiman pun mengucapkan qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Dia kata ini adalah termasuk kurniaan, kelebihan, kenikmatan, kemuliaan daripada Tuhan aku untuk menguji aku, adakah aku akan jadi orang yang bersyukur ataupun aku akan jadi orang yang kufur. Ujian kan? Kita mungkin senang aja kelip mata sampai kita dah sombong dah kan. Engkau boleh? Kau naik Grab pun lambat. Aku ni sampai cepat, nampak kita punya sombong dah dekat atas kan. Tapi Nabi Sulaiman ingatkan kepada kita, setiap nikmat, hingga nikmat yang sedemikian rupa, yang macam tu sekali, yang kita tak ada nikmat itu, Nabi Sulaiman kata apa? Ini adalah ujian daripada Allah. Untuk uji kita, kita nak jadi orang yang bersyukur pada Allah ataupun kita nak jadi orang yang kufur. Lalu, disebutkan lagi dalam ayat ini yang tidak ada dalam kitab kita ya. Saya nak selesaikan ayat tersebut, ayat 40 dalam surah An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai satu bentuk peringatan kepada kita, wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang dia bersyukur, maka dia itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim.
Dan sesiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia. Ini merupakan peringatan pesanan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada kita. Siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk kebaikan diri dia sendiri. Kerana kita kena ingat, Allah tak perlukan kesyukuran kita. Allah tak perlu pun untuk kita ni bersyukur kepada dia. Tetapi kalau kita bersyukur, kebaikan itu kembali kepada kita, bukan kembali kepada Allah. Namun, peringatan satu lagi yang Nabi Sulaiman berikan kepada kita. Kalau kita jadi hamba Allah yang kufur, mengingkari segala nikmat itu ialah daripada Allah. Maka orang yang begini, Nabi Sulaiman kata apa? Rabbi fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Tuhan aku lebih kaya, lebih mulia. Nabi Sulaiman dia dah kita kata tadi kaya kan? Sangat mulia kan? Ada pelbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada dia, betul? Okey. Tetapi Nabi Sulaiman kita nampak pada ayatnya ini diingatkan kepada kita. Fa inna rabbi ghaniyun karim. Sesungguhnya Tuhan aku, iaitu Tuhan Nabi Sulaiman, iaitu Allah, Tuhan kita ialah yang lebih kaya, lebih mulia, lebih pemurah daripada kita ini hamba yang takkan mampu untuk lawan, untuk cabar kekayaan dan kemurahan yang ada pada Allah Azza wa Jal. Satu peringatan yang sangat keras sebenarnya yang diberikan kepada kita sebagai hamba Allah tatkala kita ada nikmat ilmu, kita ada nikmat untuk beramal, kita ada nikmat umur, kita ada nikmat harta dan kita ada nikmat kedudukan. Kita nak buat apa dengan nikmat itu? Adakah kita akan jadi hamba Allah yang syukur ataupun kufur? Okey? So dekat sini kita boleh letak macam ini. Tanda orang yang dia bahagia pada semua nikmat dan kemuliaan tersebut apabila dia jadi orang yang syukur. Tetapi tanda kesengsaraan bagi orang tersebut pada setiap kemuliaan dan nikmat ini apabila dia kufur. Nabi Sulaiman doa apa? Hadza min fadli Rabbi. Liyabluwani aashkuru am akfur. Ini juga ucapan yang boleh kita sebutkan apabila ada orang puji kita. Okey? Ada orang sebutkan, baguslah kau, bagus kau rajin pergi kuliah. Kak semua kata, hadza min fadli Rabbi. Ini ialah kelebihan Allah untuk saya. Sebab kalau Allah tak berikan kita masa, kita tak boleh attend kan kuliah. Kalau Allah tak berikan kepada kita dengan kesihatan, kita pun tak dapat datang juga. Maka ini merupakan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi dengan nikmat itu, kita sebut, liyabluwani untuk menguji saya. Adakah dengan nikmat itu saya akan jadi orang yang bersyukur ataupun orang yang kufur? Bila kita ulang-ulang ayat ini, setiap kali Allah berikan kepada kita dengan nikmat, ianya akan buat kita memuhasabah diri kita. Saya nak jadi hamba Allah yang bersyukur ataupun hamba Allah yang kufur? Nabi Sulaiman dah ingatkan tadi kan, siapa yang dia bersyukur maka kesyukuran itu ia berikan kepada kebaikan untuk diri dia. Tapi kalau siapa yang kufur, kufur itu akan buat dia jadi orang yang lupa tentang Tuhan yang maha kaya dan maha pemurah. Baik, seterusnya kita lihat pada teks kita di sini. Nikmat Allah juga merupakan ujian dan cubaan. Sebab tu tadi Nabi Sulaiman sebut, liyabluwani, untuk menguji aku. Kerana nikmat Allah itu merupakan ujian dan cubaan. Untuk mengetahui kesyukuran orang yang bersyukur dan kekufuran orang-orang yang kufur. Kita nak tahu kita ni jadi orang yang kufur macam mana? Kalau tak bersyukur, dia jawab macam tu. Kalau tak bersyukur, kufur lah Ustazah. Betul. Tapi kalau kita nak tahu kita ni kufur ni macam mana? Kalau syukur, macam mana kita bersyukur pada Allah? Pertama, banyak kali saya sebut, rukun. Kita ada 3 rukun kan? Syukur.
Kak Som dah belik dah nota dia. Mana dia sebut kat mana? Ada Kak Som? Ada 3 rukun. Bukan kat sini je saya sebut. Dekat Masjid Kasim saya dah sebut. Dekat Masjid Al-Mawaddah saya dah sebut. Banyak tempat dah. Pertama ialah syukur dengan hati kan? Pertama rukunnya kan? Kedua syukur dengan lisan. 3 syukur dengan anggota badan kita. Jadi ni 3 hal yang perlu ada ketika seseorang itu dia bersyukur. Bermakna kalau kita nak tahu kita kufur ke tidak, 3 perkara tu tak ada. Dia berlawanan. Syukur lawannya kufur. Jadi kalau kita tidak melakukan kesyukuran dengan hati, kesyukuran dengan lisan, kesyukuran dengan anggota tubuh badan kita, ini bermakna kita jadi hamba Allah yang kufur. Okey? Boleh? Nak tulis ke? Tulislah juga Ustazah. Okey. 1, syukur dengan hati. Macam mana syukur dengan hati? Itu lisan. Kalau sebut Alhamdulillah tu lisan kan? 3 anggota badan. Dengan hati tu macam mana? Maknanya tahu semuanya daripada Allah. Semua nikmat daripada Allah. Dan kita yakin dengan hati kita kan, dalam hati. Ni nikmat daripada Allah. Ni Allah punya. Ni Allah beri. Ni Allah pinjamkan. Ni maknanya dengan hati kita. Lisan tadilah ucapan kan? Ucapan hamdalah. Sebagaimana tadi Nabi Sulaiman, dia ucap hamdalah tadi kan? Alhamdulillahilladzi faddala. Ucapan Alhamdulillah. Ada orang dia win dekat ni tau, dekat ucapan je, betul tak? Ada orang dia menang dekat ucapan je. Lidah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi hati riak kau. Itu pun tak boleh sebab tu dia mesti ada 3 ni. Nampak tak? Dia kalau setakat lisan, kita semua lisan je. Kita ramai lisan je kita ucap Alhamdulillah. Tapi hati kita tahu, Allah lebih tahu kan hati kita macam mana. Mungkin hati kita riak, kita nak tunjuk-tunjuk pada orang, ya Alhamdulillah lah, anak aku post exam. Tapi dalam hati, engkau, anak aku bagus daripada anak kau. Macam tu. Nampak tak? Kita action macam tu, dalam hati tak tahu kan bagaimana. Sebab tu rukun hati tu letak pada tempat yang pertama. Sangat penting. Kedua, baru ucapan. Okey, Alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan. Ketiga, anggota badan. Anggota badan macam mana? Bagaimana kita bersyukur dengan anggota badan? Sembayang je. Cik Amy, sembayang. Cik Amy kata sembayang. Lagi Cik Amy? Selalunya kalau kita bersyukur dengan anggota badan tu bagaimana? Sujud. Oh yelah betul lah sujud. Selain itu? Sedekah okey boleh juga. Lagi? Dah sebut tadi sedekah. Sujud syukur, bersedekah, lagi. Semua poin keluar. Bagaimana Nabi SAW bersyukur? Solat apa? Solat malam. Bagaimana? Itu cara Nabi SAW. Okay. Aisyah radhiyallahu anha dia pernah tanya dengan Nabi SAW. Dia tanya pada Nabi tentang cara Nabi tu tadi kan, yang dia solat sampai kakinya bengkak-bengkak, yang dia solat sampai kan cuma satu persoalan Aisyah tanya gini pada Nabi dalam hadis itu, wahai Rasulullah, bukankah Allah tu dah ampunkan dosa engkau yang telah lalu dan akan datang? Kenapa sampai macam ni sekali engkau solat? Solat malam sampai kakinya bengkak. Tapi satu jawapan yang cantik Nabi berikan kepada Aisyah. Wahai Aisyah, tak bolehkah aku nak jadi hamba Allah yang bersyukur? Afala an akuna abdan syakura? Bukankah aku seharusnya jadi hamba Allah yang bersyukur? Kita faham
Cara yang Nabi buat itu ialah bersyukur dengan anggota badan. Menunjukkan kesyukurannya menerusi solat, kan? Menerusi amalan ibadah, menerusi amal soleh yang lain lah. Macam tadi ada sebut sedekah, betul tak? Yang tadi ada sebut apa tadi? Sujud. Semua ini merupakan anggota badan kita. Tetapi bukan itu saja. Kalau kita nak mencontohi Nabi SAW, ialah baginda langsung terus solat malamnya yang sangat panjang. Kalau kita mampu, alhamdulillah saya kata. Untuk setiap hari solat malam kerana kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara cara lah ya yang Nabi SAW lakukan. Yang penting, kalau kita nak tahu apakah indikator yang menunjukkan kita ini orang yang kufur pada nikmat, 3 perkara tu tak ada tadi. Kita tak bersyukur dengan hati, kita tak bersyukur dengan lisan, kita tak bersyukur dengan anggota badan kita. Mungkin kita dengan hati, dengan lisan, tetapi anggota badan tidak. Ada orang dia cuma dengan lisan saja, tapi hati dan anggota badan tidak. Ia perlu lengkap 3 perkara itu. Barulah cantik kita kata orang ini tidak kufur pada nikmatnya. So itu kita bagi sebagai indikator lah ya kepada diri kita sendiri untuk tunjukkan bahawa kita ni bersyukur ataupun tidak. Kita ni kufur ataupun tidak. Baik, seterusnya dalam kitab kita di sini diterangkan kepada kita. Begitu pula dengan musibah yang merupakan ujian dan cubaan darinya. Bermakna kita faham, ujian dan cubaan Allah bukan semata-mata tentang nikmat dan kemuliaan itu tadi. Tetapi ujian dan cubaan Allah itu juga sesuatu yang ditimpakan kepada kita dengan bentuk musibah. Jadi di sini pengarang kitab ni Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia kata apa? Sebab selain menguji dengan kenikmatan, Allah juga menguji kita dengan musibah. Dan saya yakin kita selalu faham tentang ujian ni part yang nombor 2 ni kan? Kita faham bahawa ujian dia mesti musibah. Kita lupa nak faham bahawa ujian itu ialah sesuatu yang juga berkait rapat dengan nikmat dan kemuliaan. Tapi dalam kitab kita di sini, dia berikan kepada kita dengan dua-dua sekali. Iaitu kalau kita nak tahu ujian ini dia bukan hanya bentuk musibah, tetapi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Rabbnya mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata Rabbku telah memuliakan aku. Bila Allah berikan kepada dia dengan kenikmatan, kekayaan, kedudukan, kebahagiaan dan segala-galanya lah nikmat yang Allah berikan, dia pun kata Allah telah berikan kemuliaan kepada dia. Tetapi Allah ingatkan kepada kita, ada manusia ketika Allah uji dia dengan ditariknya semua kenikmatan itu. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi. Namun apabila Rabbnya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maksudnya Allah tarik rezekinya sedikit. Allah tak tarik semua tau. Allah tarik sedikit. Mungkin dia kaya lah sangat tapi Allah uji sikit je, bankrupt part ni je. Yang lain masih ada lagi. Namun Masya Allah, dia punya tak puas hati tu sangatlah. Kita nampak dia terpekik sana terpekik sini, tak puas hati, jadi iri hati dengki dan sebagainya. Nak jugakan perkara itu, maka di sini orang yang begini Allah kata apakah ucapan mereka? Fayaqulu rabbi ahanan. Rabbku telah menghina aku. Orang yang diuji dengan musibah yang sedikit itu. Dia kata, Tuhan aku dah menghina aku, tetapi Allah kata, kalla, tidak sesekali. Bukan begitu caranya Allah Subhanahu Wa Taala menghina manusia. Allah menafikan bahawa apa yang Allah buat itu sebagai satu bentuk untuk menghinanya. Tetapi bila Allah berikan kepada kita dengan kekayaan, kebahagiaan, semualah perkara-perkara yang kita suka dalam hidup. Kita tadi ucap apa tadi? Fayaqulu rabbi akraman. Tuhan telah memuliakan saya. Allah telah berikan kepada saya dengan kenikmatan. Allah telah berikan kepada saya dengan kemuliaan. Kita tak boleh ketika Allah uji kita dengan sedikit saja. Allah bagi kita 100 tapi Allah cuma ambil satu saja, so kita tinggal 99 contoh. Takkan dengan satu saja yang Allah tarik itu kita dah melatah sampai kita kata Allah hina kita.
Tak adil kan? Sebab apa? Yang Allah tarik satu pun milik Allah. Kalau orang yang bersyukur dengan hati, dia akan tahu ini milik Allah. Kalau Allah tarik satu pun tak ada masalah. Milik Allah kan? Kita kenapa nak cakap Allah pula hinakan kita, sedangkan ada 99 lagi yang Allah masih kekalkan untuk kita jaga, untuk kita nikmati, untuk kita bawa hingga ke akhir hayat kita. Itu pun kalau Allah kekalkan. Kalau Allah nak tarik lagi, pasti boleh. Sampailah kita tinggal zero, boleh sahaja. Sebab semuanya adalah nikmat daripada Allah. Sebab itu juga Nabi ingatkan kepada kita tentang ciri orang yang beriman ni, dia ada dua, syukur dan sabar. Nabi ingatkan kepada kita, ajaban li amril mu'min. Urusan orang yang beriman ini sangat menakjubkan. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Nabi kata, sangat menakjubkan urusan orang yang beriman. Kenapa Nabi kata sangat menakjubkan, sangat mengagumkan? Kerana semua urusannya adalah urusan yang baik. Kenapa Nabi kata baik? Sebab orang ini in asabathu sarra syakara. Okey? In asabathu syarra syakara. Jika sekiranya Allah berikan kepada dia dengan kesenangan, dia akan bersyukur. Itu tadi yang kita bincangkan tentang kemuliaan, kenikmatan. Apa yang perlu kita buat tadi? Bersyukur. Dan orang ini, orang yang beriman, kalau Allah timpakan pada dia dengan kemudaratan, wa in asabathu darra sabara. Kalau dia ditimpakan dengan satu musibah, ujian tadi, okey, mula-mula Allah berikan kepada kita dengan nikmat, kita ucap alhamdulillah. Nikmat ni semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berikan kepada saya dengan nikmat ini. Kita pun gunakan anggota tubuh badan kita untuk menunjukkan kesyukuran kita kepada Allah. Tapi sampailah pada satu masa Allah uji kita dengan nikmat yang sama itu tadi. Allah tarik nikmat itu. Apa yang perlu kita buat? Orang yang beriman, Nabi kata apa? Sabarah. Orang yang beriman, dia akan bersabar. Dan itu juga baik untuk diri dia. Kerana orang yang bersyukur Allah berikan ganjaran syurga, orang yang bersabar juga Allah berikan ganjaran syurga. Kedua-duanya akan masuk syurga. Dalam apa jua situasi, seseorang hamba itu Allah berikan kepada dia dengan kebahagiaan, bila dia bersyukur Allah berikan kepada dia dengan syurga. Kalau Allah berikan kepada dia dengan musibah, ketika dia sabar Allah berikan kepada dia dengan syurga juga. Ini ialah janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Suatu perkara yang menakjubkan yang Nabi kata apa? Walaitha zaka li ahadin illa lil mu'min. Situasi ini tidak berlaku melainkan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tetapi dia tidak mempraktikkan dua perkara ini, sangat rugi untuk orang tersebut. Maka sebab itu di sini dalam kitab kita, saya nak tutup ya pengajian kita pada pagi ini. Maksudnya tidak setiap orang yang mendapatkan kelapangan, anugerah dan kenikmatan adalah orang yang aku muliakan. Ini tafsirlah untuk ayat yang tadi surah Al-Fajr, ayat yang ke-15 hingga 17. Allah kata, tak semestinya kalau orang yang aku berikan kepada dia dengan kelapangan, anugerah dan kenikmatan ialah orang yang aku muliakan. Boleh jadi dia adalah orang yang aku hinakan. Sebab tu kita nampak ada saja orang yang tak beriman pada Allah ataupun dia orang yang beriman tapi fasik, banyak buat sangat maksiat, dosa. Kita nampak dia adalah orang yang senang je hidup dia. Kan? Kerana apa? Allah dah ingatkan kepada kita. Tak semua kesenangan itu tanda aku muliakan. Ada kesenangan ialah tanda penghinaan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk seseorang hamba. Begitu juga tidak setiap orang yang mendapatkan musibah dan rezeki yang sempit adalah orang yang aku hinakan. Tak semestinya orang yang dia dapat musibah, orang yang dia Allah tarik rezekinya itu kita kata ialah orang yang Allah hinakan. Orang miskin ialah golongan yang pertama masuk syurga, kena ingat itu.
Orang yang kaya-kaya ni nanti belakang lagi, lambat lagi. Sebab apa? Banyak hisapnya. Kan? Banyak yang nak dihitung, banyak yang nak dihisap. Tapi orang miskin yang tak memiliki apa-apa, bila dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kemiskinan itu jadi orang yang sabar, dengan kemiskinan itu juga jadi orang yang bersedekah, dengan kemiskinan itu juga jadi orang yang beramal soleh kepada Allah, memang dia akan jadi golongan yang pertama masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara doa Nabi ialah, ya Allah, kau kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang miskin. Kerana mereka ni ahli syurga. Kita nampak orang miskin macam mana? Kesian. Ada kaki, ada tangan pun tak nak kerja. Itu cakapnya. Tengok sihat je, ada kaki, ada tangan pun tak nak kerja. Itu kan boleh kerja, Allah bagi nikmat semua tu kan, tak nak kerja. Kita bising-bising gitu kan. Masya Allah. Kadang mulut kita pun. Apa pun, okey. Saya nak tutup dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak ingatkan kepada kita ni kan, tadi kita belajar tentang nak bersyukur pada Allah kan. Nak bersyukur pada Allah ini adalah setiap hari. Amalan hati kita yang kita nak buat setiap hari. Tanda kita ni perlu bersyukur pada Allah, Nabi ingatkan begini. Seseorang ni bila dia bangun daripada tidur dia. Dan hadis ni adalah hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Nabi kata, man asbaha minkum mu'afan min fi jasadihi. Sesiapa yang dia bangun pada waktu pagi. Kemudian Allah ketika dia bangun tu pada waktu pagi, tubuhnya ialah tubuh yang sihat. Kita bangun pagi maknanya kita dalam keadaan yang sihat. Aminan fi sirbihi. Kemudian dia rasa tenang, dia rasa aman dalam lingkungan keluarga dia. Seterusnya, indahu qutu yaumihi. Dan dia ada makanan untuk dia pada hari itu. 3 perkara ini, kesihatan tubuh badan, sebab kita kena ingat ya, tak semua orang Allah berikan dengan kesihatan tubuh badan. Ada orang dia bangun pagi sakit dan memang itu keadaan diri dia setiap hari. Ada orang begitu. Berbeza dengan kita. Kita bangun pagi, alhamdulillah boleh jalan, tak ada orang perlu papa nak pergi tandas, kita boleh bangun sendiri, kita boleh kemas katil kita sendiri, kita boleh solat dengan tenaga dan kesihatan yang kita miliki. Yang kedua, ada orang dia bangun pagi dia tak tenang bersama dengan ahli keluarganya. Ada orang dia begitu. Kita alhamdulillah, kita bangun pagi kita rasa tenang. Mungkin suami kita ada, anak-anak kita ada, ibu bapa kita ada bersama dengan kita, adik-beradik kita ada bersama dengan kita. Namun ada orang dia bangun pagi tak tenang melihat suaminya, tak tenang melihat anak-anaknya, tak tenang dengan ibu bapanya, tak tenang dengan adik-beradiknya. Dia tidak memiliki ketenangan itu. Kerana ketenangan ini adalah kenikmatan yang perlu kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga ada orang dia bangun pagi, dia tak ada makanan untuk dia makan. Kita bangun pagi, alhamdulillah walaupun makan cornflakes. Itu pun mahal ya. Kalau pergi hotel, antara makanannya ialah cornflakes untuk breakfast. Mahal tu cornflakes. Tapi kita tengok cornflakes je, makan macam makan kacang. Tapi alhamdulillah, kita masih lagi ada makanan. Dan makanan tak semestinya cornflakes. Maksudnya kita ada duit untuk kita mungkin order makanan, untuk kita pergi pasar, kita beli, kemudian balik kita masak, kita ada makanan. Tapi ada orang dia tidak ada. Dia masih fikir, aku nak makan apa, cukup tak duit nak makan, ada nak kat mana nak beli makanan, siapa nak berikan aku makanan. Ada orang dia begitu pada waktu pagi, bila dia bangun. Tetapi kalau kita ada ketiga-tiga perkara ini, Nabi kata apa? Faka'annama hizat lahud dunya. Orang yang ada 3 nikmat ini seolah-olah seluruh dunia telah dihimpunkan untuk dia. Maksudnya seolah-olah dia ini Allah berikan semua kenikmatan dunia pada diri dia. Kerana nikmat kesihatan, nikmat ketenangan, nikmat pemakanan yang dia peroleh untuk dia pada hari itu. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan 3 nikmat ini. Kita gunakan 3 nikmat ini untuk perkara yang tidak baik kadang-kadang.
Okey, kita gunakan 3 nikmat ini untuk perkara yang menjadikan kita orang yang kufur pada nikmat Allah. Maka sebab itu setiap hari doa pada Allah, Rabbi ja'alni laka syakaran. Ya Allah, kau jadikanlah aku hamba-Mu yang kepadamu sentiasa bersyukur. Kita nak kita jadi orang yang bersyukur walaupun dengan nikmat yang sangat minimah, dengan nikmat yang sangat sedikit, dengan nikmat yang mungkin pada orang lain sangat kecil, sekecil zarrah. Tetapi kita nak jadi seorang muslimah yang sentiasa bersyukur kepada Allah pada sekecil-kecil nikmat yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Sebab itu doa pada Allah, Rabbi ja'alni laka syakaran. Ya Allah, kau jadikanlah aku orang ataupun hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepadamu. Laka dzakaran, dan jadikanlah aku hamba Allah yang padamu sentiasa aku ingat. Maknanya sentiasa kita nak berzikir pada Allah, ingat pada Allah, kerana orang yang bersyukurlah orang yang ingat pada Allah. Kemudian sambungan doanya ialah laka rahaban, dan jadikanlah aku hamba yang sentiasa takut kepadamu. Laka mutwa'an, laka mukhbitan, ilaika awahan muniban. Doa ini, Nabi baca, yang mana Nabi minta bukan sahaja supaya dia jadi hamba Allah yang bersyukur. Bukan sahaja jadi hamba Allah yang ingat pada Allah dan hamba Allah yang takut pada Allah, tetapi hamba Allah yang sentiasa taat, hamba Allah yang sentiasa bertaubat, dan hamba Allah yang sentiasa ingin kembali kepada Allah. Okey, Rabbi ja'alni laka syakaran, laka dzakaran, laka rahaban, laka mitwa'an, laka mukhbitan, ilaika awahan muniban. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan segala kenikmatan di dunia dan di akhirat, sehingga semua kenikmatan itu menjadikan kita muslimah-muslimah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jauh daripada kekufuran nikmat. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.